Siapakah dia Abdullah bin Ubay ni? Kata ulama, Abdullah bin Ubay ni adalah ketua kepada segala munafik. Kenapa? Kenapa dia digelar macam tu? Abdullah bin Ubay ni dia adalah ketua bagi suku Khazraj. Okay, salah satu daripada golongan Ansar. Abdullah bin Ubay ni memang dikenali ramai. Dia memang terkenal. Dia memang orang yang berkuasa di kota Madinah. Sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW dan Islam ke kota Madinah, sepatutnya Abdullah bin Ubay ni menjadi ketua di sana. Lebih kurang jadi macam raja lah dekat kota Madinah, sebab dia mendapat sokongan majoriti daripada penduduk kota Madinah, termasuklah daripada golongan Yahudi. Tetapi Abdullah bin Ubay tak dapat jadi ketua sebab Nabi Muhammad SAW berhijrah ke kota Madinah dan Nabi Muhammad SAW yang dipilih menjadi ketua. Perkara ni sebenarnya membuatkan Abdullah bin Ubay iri hati, cemburu, jealous. Sebab yalah, sepatutnya dia yang jadi ketua, tapi bila orang lain datang, orang lain pula yang jadi ketua. Tapi Abdullah bin Ubay ni tetap memeluk Islam, walaupun dia ada perasaan tak suka kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apa yang buktinya dia ni munafik? Okey, yang pertama adalah kejadian di mana sebuah golongan Yahudi dari Bani Qainuqa dia halau daripada kota Madinah. Sewaktu Bani Qainuqa ni nak kena halau daripada kota Madinah oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Ubay ni dia datang menghadap Rasulullah SAW. Dia cakap, tolonglah beri muka kepada Bani Qainuqa ni, sebab Bani Qainuqa ni antara kawan baik dengan suku Khazraj dululah sebelum kedatangan Islam. Nabi Muhammad SAW melayan Abdullah bin Ubay sebagai seorang Muslim. Jadi dia hormati juga cadangan Abdullah bin Ubay, dan ialah disebabkan pujukan Abdullah bin Ubay tu barulah Bani Qainuqa dihalau. Kalau tak, sebelum tu belum ada keputusan lagi terhadap Bani Qainuqa apa yang akan dibuatkan kepada mereka. Sedangkan Bani Qainuqa ni memang banyak buat kekacauan yang melampau terhadap orang Islam di kota Madinah. Kejadian kedua yang mengatakan Abdullah bin Ubay ni ketua kepada segala munafik adalah ketika perang Uhud. Sewaktu perang Uhud, pada mulanya tentera Islam ni ada lebih kurang dalam 1,000 orang, termasuk pengikut Abdullah bin Ubay ni. Sewaktu berarak ke Gunung Uhud, Abdullah bin Ubay dengan pengikut-pengikutnya tarik diri pula. Dia cakap tak nak ikut perang. Bayangkan, dah orang cakap dah on the way ke Gunung Uhud, tiba-tiba orang tarik diri. Lebih kurang dalam 300 orang. Ini orang cakap perangai Abdullah bin Ubay. Sebab pada mulanya Abdullah bin Ubay ni bersetuju dengan Nabi Muhammad SAW punya cadangan, iaitu bertahan dekat kota Madinah. Tapi bila dah ramai setuju untuk berperang dekat Gunung Uhud, dia pun terpaksa ikut sekali. Tapi dia bukan ikut sepenuhnya lah, dia separuh jalan je. Lepas tu adalah beberapa lagi perkara yang menyebabkan orang panggil dia sebagai ketua munafik. Perkara yang menarik adalah sewaktu Abdullah bin Ubay ini meninggal dunia, Nabi Muhammad SAW yang solatkan jenazahnya. Sebenarnya ramai yang tidak setuju dengan perbuatan Nabi Muhammad SAW ni, termasuk golongan-golongan sahabat lah. Tetapi sebenarnya tindakan Nabi Muhammad SAW ini menjurus kepada ramai yang lebih hormat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebab apa? Walaupun sepanjang tempoh perkenalan Nabi Muhammad SAW dan Abdullah bin Ubay ni penuh dengan persengketaan, penuh dengan konflik, tetapi di hujungnya Nabi Muhammad tetap menjadi imam solatkan jenazah Abdullah bin Ubay. Maksudnya Nabi Muhammad SAW tidak menyimpan dendam dan menunjukkan kepribadian yang mulia. Ini menyebabkan orang ramai hormat dan makin ramai yang memeluk Islam.